This call is now being recorded. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi, harap semua orang sihat. Okay, nanti kalau rasa nak joget lagi lagu macam lagu tadi tu bolehlah kan. Okay, so hari ni kita sambung lagi tajuk locus atas permintaan Mufid. Mufid dah masuk belum? Mufid Lena? Belum. Okay, so cikgu harap awak boleh cubalah soalan-soalan ni kan. Okay, so hari ni kita masih locus. Cari persamaan locus bagi titik bergerak PXY yang memuaskan syarat yang diberikan. Okay, so ini bukan silap sikit ni. Bukan silap, ni tak ada apa ni. Okay, so titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik Q 5, -1 ialah 6 unit. Okay, untuk dekat sini memang okey lah dia sebut persamaan locus Tapi kalau dia tak sebut persamaan locus tapi dia disebut jarak, kena buat persamaan locus lah. Okay, so macam mana nak buat persamaan locus? Persamaan locus kan cikgu kata pakai formula jarak. So formula jarak, ingat lagi tak formula jarak? Okay, X tolak X1 kuasa 2 mesti tambah Y tolak Y1 kuasa 2 kuasa 2. Okay, yang ini maksud dia ini beza X, yang ini beza Y. Okay, so dia dah bagi tahu PQ. P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik Q. Maknanya P ke Q tu nilai dia adalah 6 unit dekat soalan So sekarang ni awak pakai formula jarak. Formula jarak guna titik ni, titik Q ni X, ini Y. So X tolak 5 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 6. So semua ni kita kuasa 2 kan. Semua ni kita kuasa 2 kan sebab kita nak hapuskan punca kuasa tu. Nak jadikan dia kuasa 1 lah maksudnya. Konsepnya begitu. X tolak 5 kuasa 2 tambah Y tambah 1 kuasa 2 sama dengan 36. So kita kembang pantas. Kembang pantas untuk yang ini. So bila kita kembang pantas untuk yang itu, dia dapat X kuasa 2 tolak 10 X tambah 25. Kita kembang pantas yang ni pula, harap awak mahirlah kembang pantas. Siapa tak mahir tulis, cikgu macam mana kembang pantas tu? Bagi tahu, cikgu ulanglah balik. Cikgu andaikan awak semua ni tahulah ya. Mahir. Sebab apa? Kalau tak mahir, belajarlah sekarang. Dah dia jadi macam ni bila kita dah kembang pantas. Kita susun ikut adik-beradik. Adik-beradik kuasa paling tinggi mesti di depan. Adik-beradik kuasa rendah diikuti dengan adik-beradik kuasa rendah. So kuasa paling tinggi X dulu, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. So yang tu tak ada adik-beradik, dia single. Jadi cikgu tulis yang tu dululah. So yang lain tu kita susun lah. Dia tak ada adik-beradik ni sebenarnya ni. Kecuali yang 25 tambah 1 tu je lah. Yang ni je. Yang ni je ada adik-beradik. So dia jadi negatif 10 X tambah 2Y. 25 tambah 1 tolak 36. Dapat negatif 10. Cikgu seronok Boleh tak? Boleh ikut tak? Cikgu tak buat detail ni. Siapa boleh ikut? Angkat tangan. Siapa nak tanya-tanya tau. So ini cikgu revision balik kat awak. So cikgu rasa soalan seterusnya ni yang ni kita bincanglah juga kan.
Okey, tapi soalan 1, 2 sekali hampa buat sendirilah. Okey, so yang ini pula situasinya titik P bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A, okey, dan B adalah sama. Okey, dia sebut sama. Kalau sama maksudnya PA sama dengan P. Okey, awak tengok dekat sini. Cikgu tulis ada 2 kali P. Maknanya P ni pusat lah ni. P ni pusat. Titik A dia bagi dekat sini. Titik B dia dekat sini. Okey. So sekarang ni kita pakai formula jarak. Okey, so pakailah titik A dulu sebab PA. Formula jarak X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2 sama dengan, sekarang ni untuk sebelah kanan pula kita pakai titik B. Okey, kita pakai titik B, formula jarak juga. Okey, X tolak 0 kuasa 2 tambah Y tolak 7 kuasa 2. So, semua ni kita kena kuasa 2 kan sebab kita tak mahu ada punca kuasa. Okey, so bila semua kita kuasa 2 kan dia akan jadi macam mana? Dia tinggal macam ni je lah. X tolak 6 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2 sama dengan X, yang ini yang ini dia jadi X kuasa 2 tambah Y tambah 7 kuasa 2. So kembang pantas, okey, kita kembang dulu yang ini. Kita kembang dulu yang ini, kembang pantas. So bila kembang pantas yang ini dia akan dapat X kuasa 2 tolak 12X tambah 36. So lepas tu kita kembang pantas yang ni pula. So kita akan dapat Y kuasa 2 tolak 6Y tambah 9 sama dengan X kuasa 2. Kita kembang pantas yang ini pula. Okey. So kita akan dapat Y kuasa 2 tambah 14Y tambah 49. Okey, selepas dah jadi macam ni, kita susun ikut adik-beradik. Ikut adik-beradik kuasa paling tinggi. Tapi awak tengok sini kan, kalau awak tengok sini ni, X kuasa, ni, saya pakai pen warna lain lah. Hijau. Yang ini boleh potong ni, sebab apa? Kalau bawa pergi belah kiri, yang ada jadi tolak kan, dia habislah. So yang ini pun habis. So dia jadi okey. Okey, negatif 12X. Lepas tu ada lagi tak? X tak ada. Okey, dia tak ada, dia balik dia single. Kemudian Y, okey, negatif 6Y. Ni dengan ni. Okey, so dia jadi berapa? Tolak 14Y. Kemudian okey, tambah 36 tambah 9 tolak 49 sama dengan 0. Okey, so yang ini dia jadi apa? Negatif 12X. Okey, negatif 6, negatif 20Y. Ni ya, ni ya. Yang ini dia dapat 20Y. So 36 tambah 9 tolak 49 dapat berapa? Dapat mai kat cikgu? Tekan kalkulator saya. Negatif 13. Ya, negatif 13 Oh, tolak 9. Dapat 4. Dapat 4 Okey, so dapat 4 sama dengan 0. So cikgu tak, apa dia? Negatif 4. Negatif 4 Okey. So cikgu tukar tanda semua sebab cikgu tak mahu negatif di depan tu. So tukar tanda macam biasa je lah. Dia akan jadi, cikgu buat kat sini lah. Dia akan jadi 12X tambah 20Y tambah 4 sama dengan 0. Jadi inilah persamaan lokus dia.
Okey, kita nak kata okey, dia boleh pemudahkan selepas kita dah tukar tanda ni, kita boleh pemudahkan sebab apa? Kalau awak tengok di sini, dalam CV apa ada ni nombor ni? 2. Bahagi dengan 2. So kita nak pemudahkan, kita bahagi semua dengan 2, bagi dengan 2 ataupun kita boleh bahagi lagi dengan 4 pun boleh kan? Ya. Bahagi dengan 4, okey. So dia dapat 3x tambah 2 boleh, tapi dia nombor dia masih boleh dibahagikan lagi. Ni dengan 4 dah tak boleh bahagi dah, sama dengan kosong. So kita pemudahkan, last kali jawapan dapat macam ni lah. Okey. Okey, ada nak tanya apa-apa tak? Ikutlah. Okey, siapa boleh ikut setakat ni? Okey, kalau ada nak tanya boleh tanya. Okey, so cikgu rasa awak boleh faham dah ni. So soalan seterusnya, soalan 1 dan 2 ni cikgu harap awak buat sendiri. Dia macam lebih kurang soalan A tadilah. Soalan 3 dan 4 pun sama. Cikgu harap awak boleh buat sendiri. Macam soalan B yang baru cikgu terangkan. Okey. Kemudian nanti semaklah jawapannya, minta jawapan dengan cikgu. Okey. Kemudian kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, cari persamaan lokus bagi titik bergerak P, X, Y yang memuaskan syarat yang diberikan. So dekat sini dia bagi Q, dia bagi R, kemudian ini tutup kurungan. Okey, bergerak dengan keadaan PQ, PR sama dengan 2 nisbah 1. So kalau situasi macam ni, awak bermula daripada apa yang dibagi kat sini ni, yang biru ni. Okey, so PQ, kalau kita susun dalam bentuk nisbah dia jadi macam ni lah. PR sama dengan PQ tu adalah 2, PR tu adalah 1. Okey, lepas tu awak darab silang. Okey, awak darab silang. Okey, lepas tu awak nak buat apa? Dia jadi macam ni lah. PQ sama dengan 2 PR. Selepas tu barulah awak pakai formula jarak. Okey. So, pakai formula jarak. Okey, so awak tengok kalau sini, okey, awak tengok yang ni. Dia ada 2 huruf, P sebelah kiri ada, P sebelah kanan ada. Maknanya P tu adalah pusat. Okey, kemudian sebelah sini dia ada Q kan. So kita pakai titik Q lah untuk buat isi dalam formula jarak tu. So dia akan jadi macam mana? X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Okey ni sama dengan 2. Okey, awak tengok dia sini kan dia pakai dia R kan. Jadi kena pakai titik R lah. Okey, so X titik R dia tolak negatif 1 kuasa 2 tambah Y tolak kosong kuasa 2. So semua ni kena darab dengan kuasa 2 sebab nak hilangkan punca kuasa. Tapi di sini kena berhati-hati dekat mana? Kena berhati-hati dekat sini ni. Okey. Okey, so kita teruskan. Okey, bila dah kita kuasa 2 kan, punca kuasa tak ada lah kan? Sebenarnya bukan tak ada, dia di kuasa 1. Sebab konsepnya kalau punca kuasa X sama dengan 1 per X tu 1 per 2. Bila kita kuasakan 2, yang ni pun kuasa 2 lah. Jadi X dia jadi kuasa 1. Kuasa 1 tu kita tak tulis. Dia sebenarnya konsep dia yang itu. Okey, so dia jadi macam mana? Dia jadi X tolak 4 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Yang kat sini ni, yang biru ni 4, jadi 4, 2 kuasa 2. Okey, kemudian yang dalam tu X tambah 1 kuasa 2 tambah Y kuasa 2.
Okey, yang cikgu suruh awak berhati-hati ni ialah awak kena buat kurungan. Okey, di situ yang awak kena berhati-hati, awak kena ada kurungan tu. Okey, so seterusnya bila kembang pantas dia dapat bila kembang pantas dapat 8x tambah 16 tambah y kuasa 2 tolak 6y tambah 9 sama dengan 4. Okey, kita kembangkan yang di dalam kurungan biru tu. Dx kuasa 2 tambah 2x tambah 1 tambah y kuasa 2. Okey, di sini selalunya step yang ni lah. Step yang ini dengan yang ini ni. Pelajar selalu macam dia cuai dekat situ lah. Dia ada darab siap-siap 4 tu. Lepas yang ini baru kita boleh darab yang step yang last kan ni. Baru boleh darab, dia tak boleh darab siap-siap 4 tu. Okey, so x kuasa 2 cikgu salin dulu. Tambah y kuasa 2 tolak 6y tambah 9. Baru darab. Darab satu-satu. Jangan darab y. Darablah satu-satu ni. So kita dapatlah 4x kuasa 2 tambah 4y kuasa 2 tambah 8x tambah 4. So lepas dah darab macam ni baru susun ikut adik-beradik. Okey, adik-beradik x kuasa tertinggi, kemudian adik-beradik y kuasa tertinggi, lepas tu adik-beradik x saja, adik-beradik y saja, adik-beradik tak ada x, tak ada y. Single. Okey. So kita susun ikut adik-beradik. Okey, kalau nak corak terus dalam kepala pun boleh. Tapi kalau awak nak salin, panjang lah, jadi panjang lah. Okey, tapi cikgu nak corak je lah. Yang ni, adik-beradik dia dengan yang ni. Kalau kita x kuasa 2 tolak 4x kuasa 2 jadi negatif 3x. Tapi kalau nak bawa pergi belah kiri, belah kanan pun boleh. Tapi sebab mungkin awak dah biasa sebelah sini, tak apalah kita buat negatif lah. Tak kita tukar tanda. So dia jadi 3x kuasa 2. So kita tengok pula adik-beradik y pula kuasa 2. Okey, kalau kita corak dalam kepala cepat sikit ya. So y kuasa 2 tolak 4y jadi negatif 3y kuasa 2. Kemudian adik-beradik x saja. Okey, habis. Kan tak ada, bukan habis, negatif. Betul tak? 8. Cikgu ada salah ke ni? Negatif. Ni negatif kan? Negatif 8y set. Ni negatif. Ni 8, negatif 8. Okey, so dia akan jadi 16 lah. Nambah 16x. Kemudian itu untuk adik-beradik x. Yang ni dengan yang ni kan. Okey, kemudian adik-beradik apa? Ni yang tak ada x. Yang y pula y. Set. Ni yang ni ada lagi negatif 6y. So tengok adik-beradik yang tak ada apa-apa ni. Okey. So yang warna pink tu 16 tambah 9 tolak 4 dapat apa? Belas tambah 9 tolak 4 dapat apa? Kira set. 21. Dapat 21. So 21 sama dengan kosong. So cikgu tak mau simbol negatif tu, cikgu tukar tanda lah nah. Cikgu tukar tanda, so dia akan jadi cikgu buat belah sini. Jadi 3x tambah 3y, tukar tanda je semua. Tolak 16x tambah 16y tolak 21 sama dengan kosong. So inilah persamaan lokus bagi titik P. Okey, inilah persamaan lokus bagi titik P. Boleh ikut tak?
Siapa boleh ikut angkat tangan? Okey, kalau nak tanya boleh tanya. Ikutlah kan. Jangan stres. Ini aja. Yang malu. Okey. Okey, so cikgu nak teruskan lagi. Selalu yang bentuk ada nisbah ni lah yang pelajar macam the fanin sikit. Okey, tapi mungkin mula-mula je. Kalau dah biasa buat latihan dia tak pening lah. So cikgu bincangkan juga yang ni, soalan ni diberi 2 titik. Titik apa? Titik M. Kemudian titik N. Kemudian dia bagi ni nisbah. Okey. So kalau dia bagi dalam bentuk nisbah ni, mula daripada yang warna purple tu, daripada nisbah tu dulu. Okay, so dia akan jadi macam mana? Susun dia dalam bentuk per. Nanti PN 3/2. Kemudian nak buat apa? Darab silang. Okey, darab silang. So lepas tu nak buat apa? Kita darab silang dia jadi 2 PM sama dengan 3 PN. Kemudian seterusnya tu okey, awak akan dapat 2 punca kuasa. Okey, P tu adalah pusat dia. Okey, pakai titik M dulu sebab PM. Okey, so dia jadi X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2 sama dengan 3. Ni pakai titik N pula untuk formula jarak tu. Jadi X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 3 kuasa 2. Okey. Okey, so sekarang ni semua ni kuasa 2. Okey, so selepas itu nak buat apa? Kita kembang pantas. Okey. Okey, 2 kuasa 2 jadi 4 lah. Okey, yang ni dia jadi X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2. Sama dengan 3 kuasa 2, 9. Okey, X tambah 2 kuasa 2 tambah Y tambah 3 kuasa 2. Okey, so sekarang ni jangan darab dengan 4 lagi. 4 tu salin dia. Okey, kembang pantas yang di dalam dulu. Okey, di sini yang selalu pelajar buat salah ni. Dia darab dah kat dalam tu. 4 tu tak, bawa je, salin je dulu. Kembang pantas dulu kat luar. Yang dalam bracket tu. Okey, X kuasa 2 tambah 2X tambah 1. Ni kita kembang pantas. Kemudian kita kembang pantas yang Y pula. So, 10Y tambah 25. 9 ni pun salin je dulu daripada atas tu. Tu, kembang pantas yang dalam bracket untuk X dulu. 36X tambah 36. Siapa tak mahir kembang pantas, belajar kembang pantas bagi mahir. So 54Y tambah 81. Okey, dah dapat macam ni, baru darab. Nah, baru darab dengan yang ni, baru darab dengan yang ni, baru kembangkan. Okey. So kita dapat 4X kuasa 2 tambah 4Y kuasa 2 tolak 8X tolak 40Y tambah 104 sama dengan 9X kuasa 2 tambah 9Y kuasa 2 tambah 36X. Ni kita darab set-set 9 tu kan. So dia jadi apa? 9Y kuasa 2 tambah 54Y tambah 81. So sekarang ni kita susun ikut adik-beradik pula. Okey, adik-beradik kuasa yang paling tinggi. So kita tengok sini. Cikgu tak mau salin. Jadi cikgu buat macam ni je lah kan. Ni adik-beradik pink ni. Adik-beradik pink ni macam mana nak buat? 4X kuasa 2 tolak 9X dia jadilah berapa? 5X kan? Negatif. Okay, negatif 5X kuasa 2. So adik-beradik purple pula. Okay, yang ini dia jadi berapa? Jadi 5 juga kan?
Kalau cikgu careless awak beritahu Kemudian kalau awak nak salin pun boleh. Cikgu malah panjang kan. Jadi bagi X saja. Dah lagi X. Okey, jadi negatif 8X tolak 36 dia jadi 36 dengan 8 dapat apa? Negatif 44 kan? Kemudian okey, yang Y pula. Yang hijau ni dengan cikgu ada ni kan? Cikgu ada silap kat mana-mana ni. Oh sini cikgu ada tersalin ni sikit. Kembang pantai dia 36X tambah 36. Kat sini ni ada ni sikit. Apa tak tegak? 9X kuasa 2 tambah 36. X tambah 36. Okey. Cikgu, Ini dengan yang ni. Ya? yang 36 tu macam mana boleh dapat? 36 tu. Set. Yang ni. Yang ni lah kan? Ya. Cikgu silap sikit tu. 4. Yang tu 4. 4 kali 9. Kembang pantas tadi. Okey, ni. Yang ni. Kalau kembang pantas, dia jadi macam ni. X kuasa 2. 2 kali X. 2X tambah 4X. Tambah 4. 4 tambah 36. 36. Sorry. Okey, boleh dah? Boleh. Boleh dah. Sorry dah. Okey. Okey, sekarang ni nak susun dia. Dia memang kena berhati-hati sangat buat benda ni tau. Tak boleh kalut. Bila kalut kita tersilap. Okey, so sekarang ni yang hijau. Okey, hijau Y. Dah selesai dah. So, cikgu pakai warna kuning pula lah. Yang tak ada apa? Tak ada X. Ni. Yang kuning tu. 104 tolak 36 tolak 81. Dapat apa? Yang kuning tu. 104 tolak 36 tolak 81. Negatif 13. Dapat negatif 13. Sama dengan kosong. Cikgu tukar tata tanda. Semua 5X kuasa 2 tambah 5Y kuasa 2 tambah 44Y tambah 13 sama dengan kosong. So yang ini kita tak boleh pemudahkan dengan sifir berapa pun. Jadi tinggal macam ni lah. Jadi persamaan lokal sebagai titik P. Yang inilah. Boleh ke? Ada silap sikit tu. Careless. Dia kena buat. Dia memang kena berhati-hati tadi. Masa buat tu. Okey, buat pelan-pelan. Dia panjang. Panjang benar. Tapi ni baru peringkat SPM. Kalau awak pergi kat U nanti, lagilah panjangnya. Okey, kalau awak ambil mat kan. Macam cikgu memang ijazah pendidikan matematik. Memang kalau kalkulus lagi panjang lah. Boleh boleh ikut. Siapa boleh ikut angkat tangan? Ada nak tanya apa-apa tak? Atau nak betulkan apa-apa? Cikgu careless ke? Okey. Sorry ada silap sikit tadi tu, tapi cikgu harap awak boleh faham lah bila cikgu betulkan tu. Okey, so yang ini cikgu takkan buat sampai habis. Cikgu cuma nak cikgu takkan buat sampai habis lah yang ni. Okey, cikgu cuma bagi tahu je lah. Yang ni awak buat sendiri ya.
Okey, dia kata titik P, XY bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik A adalah 3 kali jarak dari titik ni. Maksud dia macam ni. Sebab dia kata P kan, P ke A adalah 3 kali. Sama dengan 3 kali titik P ke, yang ini titik B ya. Okey, ni titik B. Okey, PB. Lepas tu awak susunlah PA per PB sama dengan 3 nisbah 1. Lepas tu darab silang. Darab silang kan? Okey, so buat macam biasalah, macam tadi jugalah. So yang ini cikgu tinggalkan kat awak buat sendiri. Sebab sebenarnya banyak lagi soalan ni. Cikgu nak bagi macam penyelesaian masalah. Okey, dekat awak. Untuk soalan yang ini pun cikgu just terangkan, awak selesaikan sampai habis lah nah. Dia kata suatu titik bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik S adalah 2 kali. 2 kali jaraknya dari titik T. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi PS untuk A ni, PS sama dengan 2 kali. 2 kali maknanya 2 PT lah. So awak kena susun PS per dengan PT 2 nisbah per 1. Dia maksudnya macam tu. Lepas tu awak darab silang lah. Darab silang pakai darab silang. Kemudian pakailah formula jarak macam cikgu ajar tadi. So itu untuk soalan A. Cikgu tak tunjuk sampai habis lah. Cikgu cuma bagi tahu je awal-awal ni. Sebab kalau awal-awal tak boleh buat, memang tak boleh buat sampai habis lah. Okey, kemudian B, tentukan sama ada lokus bagi titik P menyilang pada pasti X ataupun tidak. Macam kena buat juga kan? Kena buat lah. Sebab B tu nak terangkan B tu kena pakai soalan A. Okey, so kita buat sama-sama soalan A ni. Okey, dia kata api bergerak dengan keadaan jaraknya dari titik S, maknanya PS. Okey, adalah 2 kali jaraknya dari titik T, maknanya 2 kali 2 PT lah. So kita susun PS per PT sama dengan 2 nisbah 1 darab silang dapat PS sama dengan 2 PT. So kita pakai formula locus iaitu jarak. P sama maknanya P tu adalah pusat. Jadi yang sebelah ni kita pakai S. Titik S, koordinat S. Di X tolak koordinat S ni. So negatif 3 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2. Okey, kemudian yang sebelah lagi satu 2, pakai koordinat T pula. Sebab PT Okey, punca kuasa titik T X tolak 2 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2. Okey, so sekarang ni kita tak mau ada apa? Tak mau ada punca kuasa ni. So kita akan, semua ni kita akan kuasa 2 kan. So tak adalah punca kuasa tu. So dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi X tambah 3 kuasa 2 tambah Y tolak 5 kuasa 2 sama dengan 4 X tambah 2 kuasa 2 tambah Y 1 kuasa 2. So sekarang ni kembang pantas, bila kembang pantas dia dapat X kuasa 2 tambah 6X tambah 9 tambah Y, kembang pantas yang Y pula tambah 25 sama dengan 4. Kembang pantas yang di dalam untuk X kuasa 2 tambah 4X tambah 4 tambah Y kuasa 2 tambah 2Y tambah 1.
Okey, kemudian darab yang 4 tu dengan yang setiap satu yang di dalam bracket tu. Yang ini kita salinlah dulu. Pakai 2, sorry. Apa? 8Y. Y kuasa 2. 4. 4Y kuasa 2 tambah 8Y tambah 4. Betul tak? 4X kuasa 2 tambah 16 tambah 16. Okey. Kalau cikgu ada keles tu bagi tahu lah. Okey. So, sekarang ni kita susun ikut adik-beradik. Yang ni dengan yang ni. Okey, so dapat negatif 3x kuasa 2, kemudian yang y kuasa 2 pula dengan ni. So kita dapat negatif 3y kuasa 2, kemudian yang ni ni. Okey. So dia dapat apa? 6 tolak 16 jadi 10 lah. Negatif 10x. So sekarang ni yang y pula ni. So dapat negatif 18y. So seterusnya ni pakai warna apa warna tu. Yang ini. So 9 tambah 25 tolak 16 tambah tolak 4. Apa? 20 di 5 dengan 9 14. Betul lah. Negatif 14 sama dengan kosong. So tukar tanda 3x kuasa 2 tambah 3y kuasa 2 tambah 10x tambah 10y tambah 14 sama dengan kosong. So ini persamaan lokus untuk titik P. Okey, so soalan seterusnya. Sekejap lah, tutup aircon lah, sejuk sangat. Okey, soalan P tu. Tentukan sama ada lokus bagi titik P menyilang paksi X ataupun tidak. Macam mana kita nak tahu dia menyilang tak pada paksi X ataupun tidak. So, dia nak guna persamaan lokus tadi tu. Okey, untuk soalan B ni. Okey, pada paksi X, kalau menyilang pada paksi X, maksudnya Y itu sama dengan kosong. So, kita akan gantikan Y sama dengan kosong dalam persamaan lokus yang kita dapat tadi tu. Okey, yang kita dapat tadi tu, persamaan lokus dia ialah 3X kuasa 2 tambah 3Y kuasa 2 tambah 10X tambah 10Y tambah 14 sama dengan kosong. So, di mana ada kosong kita letak, di mana ada Y kita letak kosong. Okey, 10x tambah 10, kosong tambah 14 sama dengan kosong. So, kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 10x tambah 14 sama dengan kosong.
Okay, so dia dah jadi macam ni. Ni 14. Sat, 14 ni tolak ni. Sat, betul tak ni? Tadi tambah kan? Ni tambah kan? Tambah. Ni tambah. Jadi sini tolak lah. Bila tukar tanda? Cikgu. Ya? 18. Apa dia? 18 tu. Cikgu tulis 10. Yang 18 lah. Oh, cikgu tulis 10. Y tu. Y. Ni Y 18. 18. Yang careless lah macam cikgu. 18. Sini ditolak lah kan? Betul tak? Betul. Betul. Hampa check lah noh. Kalau cikgu tersilap careless tu hampa abang. Okay. Maknanya hampa belajar lah. Hampa tak dengar je. Okay. So kita dah dapat macam tu. Tadi soalan dia kata apa? Tentukan sama ada locus bagi titik P menyilang paksi X ataupun tidak. Kalau dia menyilang paksi X, maksudnya Y sama dengan kosong. So, sekarang. Alah. InsyaAllah M-Bank Group ni nak apa tak tahu. Okay, Said. Okay, kita nak tentukan dia menyilang kat paksi X ke tidak. Sebab apa? Dia persamaan kuadratik yang ni kan? Awak ingat tak masa persamaan kuadratik tu kita ada belajar punca nyata, punca tak nyata, semua tu kan? Okay, so kita akan guna yang tu lah. Jadi, B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan, kita kena pakai tu, B kuasa 2 tolak 4AC tu. Sebab apa? Sebab dia adalah, ni persamaan ni adalah persamaan kuadratik. So, kita nak tentu, kita pakai inilah yang kita belajar masa bab berapa hari tu. Okay, so dia akan, kita ganti nilai, B dia adalah 10 kuasa 2 tolak 4, A dia adalah 3, C dia adalah negatif 14. So, kita kira dapat berapa? Tuan berkira. Hampa kira ni. Ni hampa kira yang hijau ni dapat apa? Sepuluh kuasa 2 tolak 4 dalam bracket 3 tolak 14. Tekan kalkulator dapat? Cikgu kenapa tak 14? Negatif 14. Mana dapat 14? Negatif 14. Macam mana tak faham? Apa dia? Apa dia Mufiq? Macam mana boleh dapat negatif 14? Macam mana dapat negatif 14? Okey ni. Ini adalah A. Ini adalah B. Ini adalah C. Lepas tu ganti dalam formula ni. Sebab kita nak tahu dia punca apa, punca nyata apa. Sama ke punca nyata, berbeza ke punca nyata. Apa lagi satu lagi tu? Punca tidak nyata. C dia adalah 14. Negatif 14. Boleh? Menjawab tak? Menjawab tak apa yang awak tanya? Atas tu positif 14. Kenapa bawah jadi negatif 14? Oh, yang atas ni. Cikgu lupa nak betul kan? Ni. Sini ni. Tadi cikgu tersilap. Okey. Okey. Daripada asal ni, daripada soalan A. Cikgu tersilap tu, silap salin. Cikgu hampa pun pening banyak orang.
Boleh ya? Ada lagi kot-kot lah. Cikgu terkeles ke? Macam mana boleh dapat macam ni? Tanya lah. Maknanya awak tidak lena di sana, awak berfikir. Cikgu tak boleh nampak muka ampam. Nanti bila hampa tanya, cikgu tak hampa belajar. Hampa tak mendengar saja. Hampa berfikir. So dapat berapa? $268. Dapat 268. Jadi 268 ni lebih besar daripada kosong. Okey. Jadi bila dia lebih besar daripada kosong, maksudnya locus bagi titik P ni menilang paksi X pada dua titik yang berlainan. Sebab dia lebih besar. Kan? Kan dulu kita ada belajar kalau lebih besar daripada kosong maknanya dia menilang pada dua titik berlainan. Okey, graf kuadratik dia menilang pada dua titik berlainan. Satu titik di sini, satu lagi titik di sini. Okey, so kita bolehlah buat ayat sikit. Maka locus bagi titik P menilang paksi X pada dua titik berlainan. Sebab apa? Sebab dia lebih besar daripada kosong. Ini yang kita belajar masa bab berapa tu. Tak ingat dah bab berapa. Tapi yang punca-punca tu lah dalam bab persamaan kuadratik. Okey, jenis punca persamaan kuadratik. Okey, ingat lagi tak? Ingat. Okey, Alhamdulillah kalau ingat. Okey, kalau tak ingat kena tengok balik lah bab persamaan kuadratik tu. Okey, dia ada 3 jenis punca. Cikgu ulanglah sikit lah. Cikgu ulas sikit lah. Kok ada yang tak ingat? Dia ada 3 jenis punca. Jenis punca. Okey, punca yang pertama B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Punca yang kedua B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Punca yang ketiga ialah B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. Yang ini ni dua punca yang berbeza. Yang ini pula dua punca yang sama. Yang ini pula tiada punca. Okey, kita dapat yang pertama ni. Okey, maknanya dua punca yang berbeza. Dua punca yang berbeza, dia punya graf macam ni lah. Dia ada dua punca yang berbeza. Kalau dua punca yang sama, graf dia kalau dua punca yang sama, kalau tiada punca dia macam ni, garis sama ada duduk atas ataupun dia duduk bawah. Dua punca yang sama dia akan jadi macam ni. Satu titik je di sini. Tapi kita dapat yang pertama ni. Okey, sebab dia lebih besar pada kosong. Okey, boleh tak? Siapa boleh faham angkat tangan. Siapa tak boleh faham tanya kat mana tak tahunya. Okey, kok lah mana nak tahu. Ada benda nak tanya kan? Okey, so cikgu rasa ramai boleh faham kot. Okey, kita teruskan lagi. Soalan ni nak buat tak? Kan nak bagi awak buat ni. Yang ini yang bincang lah. Okey, so soalan ni dia beri dua titik. Okey, dia bagi titik E. Okey, dia bagi titik H. Kemudian dia bagi apa lagi? Dia kata locus ni adalah pembahagi dua sama serenjang.
Okay, itu dia punya keyword dia. So, kita kena buat soalan A dulu. Soalan A tu, dia suruh cari persamaan locus bagi titik P. So, locus titik P ialah pembahagi dua sama serenjam bagi E, H. Okay, dia dah bagi locus titik P ialah pembahagi dua sama serenjam bagi titik E, H. Maksud dia, P, E sama dengan P, H. Sebab pembahagi dua sama dua serenjam. Maknanya dua serenjam macam ni kan. Pembahagi dua sama serenjam, 90 darjah. Ini serenjam maksud dia. Okay, so PE sama dengan PH. So, sama punca kuasa bagi titik E dulu. Okay, X tolak negatif 7 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2. Kita pakai titik E Kemudian kita pakai titik H pula. P tu adalah pusat dia. Okay, X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 6 kuasa 2. So, sekarang ni semua ni kita kuasa 2. Okay, so dia akan jadi X tambah 7 kuasa 2 tambah Y tolak 4 kuasa 2 sama dengan X tolak 1 kuasa 2 tambah Y tolak 6 kuasa 2. So, kembang pantas, so kita dapat X kuasa 2 tambah 14, X tambah 49 tambah Y kuasa 2 tolak 8 8Y tambah 16. Kembang pantas nah. Kalau cikgu ada careless sikit, bagi tahu tau. Hampa fikirlah, jangan salin je. Okay, X kuasa 2 tolak 2X, kembang pantas X Kemudian kembang pantas Y pula. Y kuasa 2 tolak 12Y tambah 36. So, susun ikut adik-beradik. Bila kita susun ikut adik-beradik semua. X ni habis. Ni habis. Kemudian Y pun habis. Tak payah salin lah kan. Yang dah habis tu kalau tolak dia dapat kosong kan. Kalau salin panjang pula. So, kita ambil yang ni. Adik-beradik yang hijau ni dengan yang ni. Ada lagi tak? Tak ada. Itu je. Okay, so kita dapat 14 tolak tambah jadi 16. 16X. Lepas tu adik-beradik yang ni pun, adik-beradik ni pula, pink ni. Okay, negatif 8 tambah 12, dia jadi 4 lah. Tambah 4Y, so adik-beradik yang ni pula. Okay, yang biru ni. Ni lagi, ni. 49 tambah 16. 49 tambah 16. Tambah 1. Tolak 36. Dapat berapa? 28. Okey, awal. Okey, sama dengan kosong. So, kita permudahkan. Dalam sifir berapa ada 16, ada 4, ada 28. Sifir berapa? Sifir 4 lah kan? So, ni jadi 4X. Kita bahagi dengan 4 semua. Tambah 7. So, kita dapat macam tu persamaan locus bagi titik P. Okay, persamaan yang kedua last tu kita bahagi dengan 4, kita dapatlah. Kita dah pemudahkan tu, dapatlah persamaan locus dia macam tu. Okay, kalau boleh pemudahkan. Kalau tak boleh, biar dia. Macam ni, dia boleh pemudahkan, kita kena pemudahkan lah. Okay, siapa boleh ikut setakat ni? Angkat tangan. Siapa tak boleh ikut, tanya. Cikgu. Ya? Yang negatif 1 tu bukan tambah. Negatif 1. Tambah.
Tambah Set. Betul-betul tambah. Okey. Ya. Ada lagi? Sebab 1/2 kan? Okey. Hampa jangan careless tau dalam periksa. Buat betul-betul lah. Buat betul-betul. Cikgu hampa ni pening lebih. Okey. Okey, so ada lagi tak? Ada apa-apa lagi tak? Tak ada eh? Okey, 28 cikgu. apa dia? 28 tu 30. 30 Sebab Cikgu tadi. satu tu tambah. Ya, Sat, kita tengok Sat. Kita kembang pantas lain balik. Cikgu tengok balik lah. X kuasa 2, 7 kali X 14, X 49. Okey, betul. Y kuasa 2, 4 kali 2, 8. Dia kata 8Y. 4 kuasa 2, dia 16. Okey. X kuasa 2, tolak 2X. Dia 1. Okey. Y kuasa 2 tolak 6 kali 2, 12Y. 6 kuasa 2. Okey. Sekarang ni yang biru lah kan. 49. Betul ya. Betul. 49 tambah 16. Dapat 28. Betul. Dapat 28. Okey, so soalan A kita dah selesai. Soalan A ni berguna untuk soalan B. Okey, so tentukan sama ada lokus bagi titik P. Lokus bagi titik P selari atau berserenjang dengan garis lurus ni. Okey, kalau dia bagi situasi macam ni, oleh sebab kita nak tentu dia selari ataupun berserenjang, kita kena tahu kecerunan dia. So kita susun dia dulu. Kita susun yang dia bagi, yang kita dapat tadi tu. Yang kita dapat tadi tu, pakai pen warna lain. Lokus yang kita dapat tadi tu, persamaan dia ialah 4x di soalan B. 4x tambah y sama tambah 7 sama dengan kosong. Jadi susun y. Ni apa y? Y sama dengan negatif 4x tolak 7. So kita tahu yang ini M dia. M dia dapat negatif 4. Jadi M1 dia negatif 4. So daripada yang dia bagi pula. Okay, yang dia bagi pula. So 4Y tolak X sama dengan 5. 4Y sama dengan X tambah 5. Y sama dengan 1/4X tambah 5/4. So di sini M2 dia adalah 1/4. So M1 darab M2. Okey, kita tengok M1 dia adalah negatif 4. M2 dia adalah 1/4. So dia akan dapat negatif 1. Maksud dia ni apa? Berserenjang ke selari? Dia dapat negatif 1. Berserenjang. Siapa tahu? Ya, berserenjang. Sebab dia dapat negatif 1. Kan kalau berserenjang, M1 darab M2, dia dapat negatif 1. So kita dapat ni, negatif 1. So maka lokus bagi titik P berserenjang dengan 4Y tolak X sama dengan 5. Soalan dia tadi. Okey, boleh tak? Siapa boleh ikut angkat tangan, siapa tak boleh ikut tanya. Okey, yang lain macam mana? Boleh nak? Ada berapa orang hari ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang ada. Maksud awak makin sikit ni. Pergi mana yang lain tu? Dia keluar. Okey. Keluar. Pergi shopping. Ampun dia lah.
Okey, boleh ikut setakat ni kan? Sebenarnya ada banyak lagi cikgu bagi ke hampa. Cikgu rasa perlu dibincangkan, insya-Allah besok lah, no? Okey, so mestilah hampa nak makan kan? Tak makan lagi kan? Dah makan belum? Dah. Belum. Belum. Okey, so tak apalah, berhenti makan.